Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih diberi kesihatan tubuh badan yang baik untuk sama-sama berkumpul di alam maya pada pagi ini bagi meneruskan sesi bacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masaili Al-Mufidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Jadi kita masih dalam perbincangan tentang rukun sembahyang. Kita dah masuk rukun yang ke-8 dan insya-Allah pada hari ini kita selesaikan sehingga rukun yang ke-13 insya-Allah taala. Ar-ruknu ats-tsamin al-julusu baina as-sajdatain wa huwa ruknun qasir syuri'a lil-fasli baina sajdatain. Jadi rukun yang ke-8 ialah duduk antara dua sujud dan ini merupakan rukun yang pendek. Disyariatkan untuk memisahkan antara dua sujud. Itu dia punya function. Boleh? Syurutul julusi baina sajdataini sittatun. Syarat duduk antara dua sujud ada 6. Cukup 6 syarat ni maka sahlah sujud dia. Bila tak cukup 6 syarat ni maka tidak sah sujud. Sujud dia duduk. Syurutul julus baina sajdatain. Bila cukup 6 syarat ni sahlah dia punya duduk antara dua sujud. Kalau tidak maka tidak sah. Yang pertama an yasihha ma qablah, mesti rukun sebelum kepada duduk antara dua sujud sah dulu. Jadi sebelum duduk sujud dulu kan. Jadi sujud tu mesti sah, barulah duduk antara dua sujud sah. Yang kedua alla yaqsida bihi ghairah. Maknanya bila bangun daripada sujud tu untuk duduk, dia tidak niat selain daripada untuk duduk. Dia tidak niat selain daripada duduk antara dua sujud. Jadi kalau tengah sujud tu tiba-tiba mari ular ke kat tengah, dia pun terkejut. Dia pun angkat kepala. Jadi alang-alang dah angkat kepala tu, dia jadikan sebagai duduk antara dua sujud. Kita sebut tidak memadai. Dia kena sujud semula dan duduk antara dua sujud semula. Yang ketiga ia tuma'inna fi, hendaklah dia tumakninah di dalam duduk antara dua sujud. Yang keempat an takuna tuma'ninatu yaqinan, mesti tumakninah tu yakin. Kalau syak aku tumakninah ataupun tidak dalam duduk antara dua sujud, dia kena ulang semula. Yang kelima an yastawiya jalisan fala yakfi idza kana munhaniya, kena tu duduk tegak. Allahu akbar, tegak gini. Jadi kalau dia lepas daripada sujud tu, ni sujud, dia pun bangun. Gitu badan gini. Duduk tu gitu, menunduk gitu. Itu tidak memadai. Boleh mesti tegak. Lepas tu baca doa itulah. Kemudian bawalah sujud semula. Yang keenam alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wa qadri aqalli tashahhudi li'annahu ruknun qasirun wa sayati aqallu tashahhudi fi rukn at-tasi'. Yang keenam hendaklah dia memanjangkannya. Itu memanjangkan. Hendaklah dia tidak memanjangkan duduk antara dua sujud lebih daripada kadar zikir yang disyariatkan di dalam sujud, di dalam duduk antara dua sujud, dan juga qadar sekurang-kurang tasyahud. Jadi sekurang-kurang tasyahud akhir apa dia? Siapa dia ingat? Kita baca apa? At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Itu sekurang-kurang apa? Sekurang-kurang tasyahud akhir.
Okey, ditambah dengan bacaan yang dituntut ketika mana duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini sampai habis. Jadi kita sebutlah sekurang-kurang tasyahud kita baca 15 saat. Lepas tu zikir dalam duduk antara dua sujud 5 saat. Jadi 2 tu 20 saat. Jadi kita tak boleh lebih duduk antara dua sujud daripada 20 saat, tak boleh lebih. Kalau lebih maka sembahyang batal. Faham tu? Sebab apa? Sebab duduk antara dua sujud ialah rukun pendek. Jadi tak boleh kita panjangkan. Li'annahu rukunun qasir wa sayati aqallu tashahhudi fi rukn at-tasi'. Kama qala sahibu safwati az-zubad wa qa'datun bainahuma lil fasli wa yatma'innu lahzatan fil kulli. Kemudian ar-rukn at-tasi', rukun yang ke-9 at-tashahhudul akhir. Tahiyat akhir kita panggil tasyahud akhir. Summiya tasyahudan li'anna fihi dhikra syahadatain. Kenapa nama tasyahud? Sebab dalam tasyahud tu ada asy-syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak. Jadi kita namakan keseluruhan bacaan daripada awal at-tahiyyat sampai habis sebagai at-tasyahud. Bagi meraihkan syahadah yang wujud dalam tasyahud akhir tersebut. Boleh? Nah. Syurutu at-tasyahhudil akhir 9. Syarat nak sah tasyahud akhir, syarat nak sah bacaan tasyahud akhir ada 9. Yang pertama an yasihha ma qablah. Mesti rukun sebelum sah. Maknanya sujud mesti sah. Yang kedua an yakuna bil arabiyyah fa in ajaza anhu tarjama aqallah. Kemudian dalam bahasa Arab. Jadi kita hak mampu bahasa Arab tak boleh terjemah dalam bahasa lain. Kalau tak sah sembahyang tu, tak sah tasyahud akhir. Cuma kalau tak mampu, jadi masuk zuhur dia belajar tak boleh. Baca pun tak boleh, hafal pun tak boleh, orang talqinkan ke telinga pun dia tak boleh nak ulang balik. Maka dia boleh terjemah ke dalam bahasa dia lah, bahasa Melayu ke bahasa orang putih ikut gila. Cuma nak terjemah tu saya sebut tarjama aqallah, terjemahkan sekurang-kurang tasyahud. Bukan terjemah semua sekali yang benda sunat. Yang sama kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka sampai habis. Innaka Hamidum Majid ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu semua tu termasuk benda sunat. Jadi jangan terjemah lagu tu, terjemah yang wajib sahaja. At-tahiyyatu lillah, terjemah yang tu. Salamun alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Terjemah yang tu sampailah habis. Yang akan disebut lepas ni sekurang-kurang tasyahud. Jadi jangan terjemah akmalat tasyahud, malah terjemah aqallut tasyahud semata. Yang ketiga mura'atu hurufihi, kena raikan huruf-huruf. Mana kena sebut molek lah. At-tahiyya dengan at-tahiyya dengan ha. Lillah bukan lillah. Gitu. Salamun bukan salamun. Syalamun tak. Kena sebut molek. Makhraj tu kena tepat. Kalau tak bacaan tu tidak sah. Kena ulang balik bacaan tu. Contoh silap. At-tahiyyatu lillah. Guna ha. Kena ulang balik. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika sampai habis. Boleh? Kemudian nombor 4 mura'atu tasydidatihi, meraihkan sabdu-sabdu yang ada. Berapa sabdu dalam tasyahud? Kalau sekurang-kurang tasyahud, kalau sempurna sekali termasuk yang sunat ada 21. Dalam yang sekurang-kurang tasyahud ada 16. Boleh? Faham? Jadi sekurang-kurang tasyahud ada 16. Sekurang-kurang tasyahud ada berapa tadi? 16 sabdu. Kalau tasyahud yang paling sempurna dia akan jadi 21 sabdu tu. Sebab ditambah pada apa? Pada 5 kalimat. Wa yuzadu khamsu tashdidatin fi akmalihi fi 4 kalimat. As-salawatu at-tayyibatu assalamu alayka assalamu alayna tu. Ada 5 situ. Ada 5. Tak, maka 16 tambah 5 jadi 21. Nah, jadi tasyahud tu sabdu tu kena jaga molek.
Nombor 5, adamul lahni al-mukhilli bil makna. Jangan buat kesilapan yang membatalkan makna, yang merosakkan makna. Contoh kita sebut at-tahiyyatu salamun alayka lillah ayuhan nabiyyu ashhadu an la ilaha illallah wa anna ibadallahi salihin wa ala alaina salamun. Bolak-bok sekali tukar. Nak akhir sekali makna tu lari ya. Ketika itu tidak sahlah bacaan tu. Yang keenam, ayat tiya bihi qa'idan. Kita mesti bertasyahud akhir dalam keadaan duduk. Duduk. Tak, kalau seorang-seorang tu lorat, maka tengah sujud lagi ni. At-tahiyyatu lillah salamun alayka, baru dia berdiri, baru dia duduk tasyahud. Lepas tu dia terus sambung. Salamun alayka ayuh, sampai habis. Tak sah. Bacaan tu tidak sah. Boleh? Jadi mesti semua sekali daripada awal at-tahiyyat dilaksanakan ketika mana sedang duduk. Ayat tiya bihi qa'idan fa idza ata bi juz'in minhu wa huwa fi sujud aw qabla istiwa'ihi jalisan fala yakfi. Begitu juga kalau dia baca tasyahud sebelum dia duduk tegak. Menunduk gini, at-tahiyyatu lillah, tidak memadai ya. Tidak sah bacaan tasyahud. Yang ketujuh, an yusmi'a nafsahu al-qira'ata li'annahu ruknun qasir. Dia kena dengarkan diri dia akan bacaan. Sebab ni rukun. Rukunun qawli, kerana ini rukun qawli. Jadi itu kaedah biasa yang kita sebut, setiap rukun qawli untuk sah bacaan tu mesti kita dengar bacaan tu. Sekurang-kurangnya kita dengar. Tak boleh mendapur sebut tak tahu. Kena dengar. Faham tak? Nombor 8, at-tartib yushtaratu dhalika idza kana tarku at-tartib yukhillu bil ma'na wa illa fayusan. Jadi yang ke-8 ialah tertib. Disyaratkan tertib kalau mengubah makna. Kalau tidak mengubah makna, maka sunat tertib. Jadi apa hukum tertib dalam tasyahud akhir? 2. Kalau mengubah makna, maka wajib tertib. Contoh ubah makna tadilah. Macam contoh saya sebut masa terang syarat sah tasyahud nombor 5 tadi. Contoh kita sebut at-tahiyyatu salamun ayuhan nabiyyu alayka lillah wa rahmatullahi ibadillahi salihin wa barakatuh wa ala salamun alayna rasulillah asyhad. Ikut dan sekali. Tak, jadi itu tidak ikut tertib. Yang kat depan kita tak belakang, yang kat belakang kita tak depan, yang menyebabkan mengubah makna. Ketika itu kita sebut hukum kamu baca tertib wajib. Tapi kalau kita ubah-ubah kedudukan sehingga tidak mengubah makna, ia tidak memberi sebarang masalah. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah at-tahiyyatu lillah salamun alayka ayuhan nabiyyu. Itu mungkin tidak mengubah sebarang makna lah. Maka ketika itu sunat juga kita ikut tertib. Kalau baca juga gitu masih sah. Faham? Nah. Faham tu soalan tu. Faham ke tak? Nombor 9. Al-muwalatu berturut-turut. Inda ramli wa amma inda bani hajarin fatusanmil muwalah. Tadi nombor 9 ialah berturut-turut. Berturut-turut. Jadi tak boleh baca at-tahiyyatu lillah. Duk dia bingung mikir ke barang dapur tak beli lagi. Sejuk dalam, tak ada isi dah, nak kena pergi penuhkan, nak kena pergi beli kedai. Lepas tu baru sambung salamun alaika. Yang tu tak sah. Sebab apa? Imam Ramli mensyaratkan kena berturut-turut. Barakallahu fikum. Adapun di sisi Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berkata sunat mualah, sunat berturut-turut. Jadi kalau kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah, diam sekejap. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia sekejap macam nak tidur. Tak. Itu sambung pula, itu tidak ada masalah di sisi Imam Ibnu Hajar. Jadi khilaf lah. Khilaf. Berturut-turut dalam membaca tasyahud akhir khilaf. Imam Ramli kata kena berturut-turut. Imam Ibnu Hajar sebut sunat berturut-turut. Nah. Kemudian sekurang-kurang tasyahud. Ini apa yang selalu ni? Sekurang-kurang tasyahud. Mana niat kena buat ni. Kalau tak buat ni batal sembahyang, tak sah. At-tahiyyatu lillah
At-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun, tak ada alif lam. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh? Sekali lagi. At-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu dia. Itu sekurang-kurang tasyahud. Mana kalau nak terkentut ke nak berok ke bacaan ni padan dah. Patut bagi salam. Tapi yang paling comel ialah yang semua kita baca, kita tambah perkataan al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat, patut tambah alif lam pada salam. Tak. Jadi macam mana yang sempurna? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun kita baca ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga. Boleh setara tu. Tu dia. Kemudian kita masuk rukun yang ke-10, iaitu al-qu'udu fi at-tasyahhudil akhir. Duduk dalam tasyahud akhir. Jadi baca tasyahud akhir tu satu rukun. Duduk untuk membaca tasyahud akhir itu rukun yang lain. Faham tak? Dengan makna kalau seseorang tu tak mampu membaca tasyahud akhir dan dia mampu untuk duduk tasyahud akhir, maka dia boleh tak baca tapi dia kena duduk. Orang bisu boleh baca tak? Tak boleh kalau boleh, bukan bisu. Dah. Tadi orang bisu tak boleh baca. Tapi boleh duduk tak orang bisu? Orang bisu ni kan boleh duduk. Berdiri bersembang, berdiri guling pun boleh. Tadi dia boleh duduk, maka wajib dia duduk. Macam kaedah yang kita sama sebut, al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Barang yang senang yang kamu boleh buat tidak gugur disebabkan ada perkara susah yang kamu tak mampu buat. Jadi kamu tak mampu nak baca sebab kamu ada penyakit, tak bisu dan sebagainya, tapi mampu duduk, maka kena duduk. Duduk kadar mana? Kadar tasyahud tadi. Sekurang-kurang tasyahud tadi berapa? Kita sebut 15 saat. Maka duduk 15 saat. Duduk saja lagu tu nak baca, tak boleh baca. Bagi salah. Boleh? Tu dia. Ar-ruknul hadi ashar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Rukun yang ke-11 ialah berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, dalam tasyahud akhir. Jadi baca tasyahud akhir satu rukun. Duduk dalam membaca tasyahud akhir rukun yang lain. Membaca selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir rukun yang ketiga. Berasingan tu Faham tu? Okay, apa syarat nak sah selawat ke atas Nabi? Nafsu syuruti tasyahudil akhir. Sama syarat macam bacaan tasyahud akhir tadi. Ada 9 syarat, tekak kat sini sebutir. Boleh? Dan sekurang-kurang selawat ke atas Nabi ialah Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita minta Allah Ta'ala tolong berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma ya Allah, selawatlah kepada junjungan besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling molek ialah Allahumma salli ala Muhammad, ataupun sebut ala sayyidina Muhammad. Dan sebagai ramai juga ulama yang mengatakan sunat tambah sayyidina bagi menjaga adab dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tak baca pun tidak ada isu lah. Hukumnya masih sah. Faham tu? Yang penting jangan baloh. Sayyidina tak sayyidina pun nak baloh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ini satu riwayat lah. Ada juga yang kita baca tak ada. Wa rasulika nabil ummi pun tak ada. Wa ala ali wa azwaji wa dzurriyyati pun tak ada.
Tak ada masalah lah. Yang paling kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Kama qala sahibu Saffati Zubat, thumma at-tashahhudul akhiru faq'ud fihi musalliyan ala Muhammadi. Ya Allah. Ar-ruknu tsani 'ashar, rukun yang ke 12. Nak habis ni. Habis rukun 13 kita berhentilah. Rehat. Lepas tu bila-bila pula petang nanti ke kalau ada rezeki kita baca bab sunanus salah. Bab-bab ataupun perkara-perkara yang disunatkan dalam sembahyang, ada 800. Ada 1000 perkara sunat dalam sembahyang. Kita akan bincang insya-Allah sedikit demi sedikit. Panjang juga bab sembahyang ni, bab sunat sembahyang. Nah. Okey. Jadi rukun yang ke-12 ialah salam, memberi salam. Ai at-taslimatul ula faqat wa aqallu assalamu alaikum wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah. Jadi maksud rukun yang ke-12 yang wajib kita buat ialah assalam, ialah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Habis dah. Atau assalamualaikum gitu ya. Itu sekurang-kurangnya. Jadi sekurang-kurang salam assalamualaikum. Dan yang wajib hanya salam yang pertama. Salam yang kedua sunat. Boleh? Jadi yang paling kuat assalamualaikum. Yang sempurna assalamualaikum warahmatullah. Kalau wabarakatuh khilaf. Wabarakatuh khilaf. Khilaf tu berlaku dalam solat jenazah. Adapun solat biasa, fardu zuhur, maghrib, isyak, subuh tu solat-solat sunat yang lain yang tu tidak dituntut tambah wabarakatuh. Tapi pada solat jenazah ada khilaf Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Seorang kata sunat tambah wabarakatuh, seorang lagi kata tak sunat tambah wabarakatuh. Sebagian ulama dia gabungkan. Nak ra'i dua-dua pandangan tu, mereka buat lagu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi tu kuat. Wabarakatuh perlahan. Faham tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perlahan. Sebab apa? Bagi nak rakyat khilaf. Mana kalau baca kuat tu macam tak baca dah wabarakatuh. Tapi baca juga tu wabarakatuh tu. Nak rakyat pula yang kata sunat. Gitu cerita ni. Boleh? Syurutus salami 10 majmu'atun fi qawli ba'dihim. Jadi syarat sah salam ada 10. 10. Syurutu taslimi tahlilis salati idza aradta 9 sahat bighairi mira arif wa khatib wa sil wajma' wa wali wa kun mustaqbila thumma la taqsid bihi al-khabara wajlis wa asmi' bihi nafsan fa in kamulat tilka syurutu wa tammat kana mu'tabara wa hiya manthuratan ataupun wa hiya mansuratun. Okay, yang pertama at-ta'rif. Kena ada alif lam pada salam tu. Assalamualaikum. Fala yakfi salamun alaikum. Kalau salamun alaikum tak boleh. Yang boleh tadi dalam tasyahud akhir. At-tahiyyatu lillah salamun alaika. Itu boleh. Tak ada alif lam. Sunat tambah alif lam sana. Tapi dalam salam, bagi salam, maka kena tambah alif lam. Wajib. Assalamualaikum. Yang kedua al-khitab. Mana kena tuju salam tu kepada orang. Assalamualaikum. Guna kaf khitab. Tak boleh guna assalamualaihim, assalamualaihi, salam ke atas mereka, salam ke atas dia, salam ke atas seorang perempuan, assalamualaiha ke atas seorang perempuan yang gaib sebagai contoh. Yang tu tak boleh. Yang ketiga al-jam', fala yakfi assalamualaika au alaikuma. Jadi khitab tambah kaf, jamak tambah mim. Ana assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Tak sama ada lelaki ataupun perempuan lah kat sini. Assalamualaikum tu walaupun mim tu li jam'iz dzukur, untuk orang lelaki yang ramai. Tapi kat sini disebut mim dan dikehendaki dengannya lelaki dengan perempuan. Itu biasa dalam Quran, dalam bahasa Arab biasa. Fala yakfi assalamu alayka aw alaykuma. Itu tak boleh. Yang keempat, ay yasila bainal kalimatain bi alla yaj'al bainahuma kalaman akhar. Tak boleh tengah tu ada benda lain. Assalamu al-hasanu al-jamilu al-tayyibu al-karimu al-mubaraku alaikum. Tu tambah sifat bagi assalam, tak boleh. Cuma tak, seingat saya kalau tambah satu saja boleh. Assalamul hasanu alaikum, assalamu tamu alaikum boleh. Salam yang sempurna, salam yang comel ke atas kamu. Tapi kalau tambah banyak sangat, itu tak boleh. Wallahu a'lam. Sini tak tulis, tapi seingat saya baca boleh. Nombor 5 al-muwalah, fala yaskutu bainahuma. Kena berturut-turut. Tak boleh assalam.
Nera. Faham tak? Lama dia bawa alaikum, yang tu tak sah. Kemudian yang keenam, ayakuna mustaqbilan al-qiblata bisadrih. Ucap assalamualaikum, dada menghadap kiblat. Gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila berpaling dengan dada batas semayang. Boleh. Dada mesti stay menghadap ke kiblat. Nombor 7, alla yaqsida bisalam al-ikhbara balil insya. Jangan dikehendaki dengan salam tu al-ikhbar. Mana kita sebut assalamualaikum tu bukan kita nak memberitahu orang sebelah. Contoh kita nak beritahu Zaid berdiri. Kita pun jumpa Mamat. Weh Mamat, ni nak cerita satu benda ni. Benda ceritanya Zaid berdiri. Itu khabar. Kita bawa satu khabar berita kepada dia. Jadi bila kita sebut assalamualaikum tu jangan niat kita nak beritahu khabaran. Mamat, duduk sebelah aku ni. Tak. Salam ke atas kamu. Makna salam sejahtera tu ke atas kamu. Khabar, cerita. Bukan? Tapi kita niat insya. Insya ni apa? Memang kita nak ucapkan salam tu ke atas dia. Faham tak? Memang kita nak ucapkan salam tu ke atas dia. Kita nak bahasa kita nak ucapkan, nak bentuk salam tu. Jadi bukan niat kita nak cerita, tapi kita nak insya, nak ucapkan. Memang kita berniat nak doa supaya kesejahteraan, keamanan tu turun ke atas dia. Tu maksudnya. Nombor 8, al-julus, duduk. Fala yakfi idza qama qabla an yutimmah. Ini logat ni. Dah assalamu, diri dah kawan tu. Alaikum. Alaikum tu waktu berdiri diucapkan, yang tu tak sah. Kena assalamualaikum tu waktu duduk. Nombor 9, ayusmi'a nafsahu as-salama li'annahu rukun qawli. Ini samalah, mana kena dengar assalamualaikum tu sebab ini rukun qawli. Yang ke-10, ayakuna bil arabiyyah, mesti dalam bahasa Arab. Walam yadhkurhu sahibun nazm al-mutaqaddim. Dan dalam bahasa Arab ni, dalam syair tadi, nazam tadi tidak disebut. Ala kuliah kena dalam bahasa Arab. Tak boleh terjemah salam sejahtera ke atas kamu. Tak boleh. Melainkan kalau tak mampu. Nah, yang terakhir bagi rukun sembahyang ialah ar-ruknu tsalits asyar. At-tartib, kena berturut-turut. Berturut-turut ni pada sebahagian besar ibadat ataupun rukun. Ada rukun yang serentak. Contoh, Allahu Akbar, dalam hati aku salat fardu zuhur. Jadi takbiratul ihram dengan niat serentak tu berlaku. Malah waktu tu kita berdiri tegak. Tak? Jadi 3 benda dalam satu masa. Waktu masa baca Fatihah, waktu tu kita berdiri tegak juga. Jadi berlaku 2 rukun dalam satu masa. Jadi maksud tertib kat sini ialah sebahagian besar rukun kena tertib. Mana Fatihah dulu, lepas tu barulah rukuk, kemudian barulah i'tidal, lepas tu baru sujud, duduk antara dua sujud pula. Faham tu? Lepas tu dia punya perincian hukum pasal tertib ni akan datang kemudian lah. Kat sini Syekh sebut begitu je. Kita pun baca begitu jugalah. Tak nak jadi panjang. Boleh? Jadi apa dalil wajib tertib? Kerana Nabi sembahyang begitu. Tak pernah kita tengok Nabi sembahyang tidak ikut tertib. Kalau benda tu harus, saya Nabi akan terang. Nabi akan buat walaupun sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Nabi sebut sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat. Kamu lihat sebagaimana kamu tahu aku sembahyang. Jadi kita tak tengok Nabi. Lepas tu nak ikut Nabi lagu mana? Nabi sebut sembahyanglah sebagaimana kamu tengok. Aku tak tengok Nabi, lagu mana nak ikut Nabi? Tak, maksud ra'aytumuni tengok, tahu. Jadi kita tahu cara Nabi sembahyang berdasarkan ulama-ulama yang ambil daripada ulama sebelum, ulama ambil daripada ulama sebelum, bertemu dengan tabi'in, bertemu dengan tabi'in, bertemu dengan sahabat yang melihat Nabi SAW salat. Nah, faham tu? Alhamdulillah, selesai. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan baca babu sunanis salah, bab pada menceritakan tentang sunat-sunat sembahyang, terbahagi kepada 3 sunat sebelum salat, sunat dalam salat dan juga sunat selepas daripada salat. Cukup sekadar itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fikum.
Terima kasih sudi mendengar.